Kalau saya sampaikan dulu keputusan perlawanan yang berlangsung setakat ini. Dua perlawanan akhir sudah pun berlangsung, yaitu perlawanan yang pertama tadi ialah dalam bahagian bergu campuran, di mana pasangan daripada Indonesia yaitu Eddie Hartono bersama-sama dengan Verawati Fajirin telah berjaya menumpaskan pasangan ataupun bergu campuran daripada Republic Rakyat China yaitu Wang Pengrin dan Shi Fangjing dengan straight set 15-9 dan 15-7. Ini berarti bahawa dalam bahagian bergu campuran ini ataupun mixed double, peserta daripada Republik Indonesia telah berjaya memungut hadiah wang tunai $4,800 Amerika. Sementara itu pasangan bergu campuran daripada Republik Rakyat China telah berjaya memungut $3,600 Amerika setelah muncul sebagai naib Johan. Sementara itu dalam bahagian perseorangan wanita yang baru saja berakhir sebentar tadi, Han Ai Ping telah pun berjaya muncul sebagai juara perseorangan wanita dalam pertandingan akhir kejuaraan badminton terbuka Malaysia 88 ini, apabila beliau telah berjaya menumpaskan rakan senegaranya yaitu Lee Leng Wei dengan straight set 11-7 dan 11-3. Jadi begitulah dua keputusan di pertandingan akhir, dan saya juga ingin disebutkan di sini yaitu dalam bahagian perseorangan lelaki ataupun wanita tadi, Han Ai Ping selain daripada merebut trofi kemenangan berjaya juga memungut wang tunai sejumlah $7,200 Amerika. Sementara itu Lee Leng Wei memungut $4,700 Amerika. Dan sekarang ini pertemuan di antara Zeong Gobao dengan pemain muda Wu Wenkai. Harus diingat bahawa Zeong Gobao adalah merupakan pemain favorit untuk memenangi kejuaraan perseorangan lelaki ini. Tetapi kita harap Wu Wenkai akan dapat menunjukkan satu permainan yang menarik. Dan membelakangi kamera sekarang ini ialah Zeong Gobao. Sementara itu menghadapi kamera yang baru saja membuat servis tadi ialah Wu Wenkai, yang mendahului dengan 1-0 dalam game yang pertama di bahagian perseorangan lelaki akhir di kejohanan badminton terbuka Malaysia 1988. Dan bersama-sama dengan saya di sini ialah rakan setugas Amin Mahir yang mungkin ingin memberikan sedikit latar belakang tentang kedua-dua pemain ini, kerana sesungguhnya jelas bahawa di kejuaraan terbuka Malaysia 88 ini ianya dikuasai oleh pemain-pemain daripada Republik Rakyat China, baik pun dalam bahagian perseorangan lelaki dan juga perseorangan wanita. Silakan Amin. Ya, Syed Rawi, pada ramalan saya Zeong Gobao akan memenangi perlawanan ini kerana kalau dibandingkan dengan Wu Wenkai, merupakan pemain yang baru diketengahkan oleh pasukan China dalam arena antarabangsa dan berumur 19 tahun dibandingkan 26 tahun dengan Zeong Gobao yang menimba banyak pengalaman. Dan tahun 88 saja Zeong Gobao telah muncul sebagai juara Grand Prix, telah mengalahkan Eddie Kurniawan dengan 15-2 dan juga 18-14. Dan seterusnya Zeong Gobao telah memenangi juara di Skandinavia, mengalahkan Jan Olsen dengan straight set iaitu 15-9 dan juga 15-4. Dan kejuaraan yang ketiga dicapai oleh Zeong Gobao iaitu di kejuaraan terbuka Thai, mengalahkan Sompol dengan straight game juga, dan juga telah muncul sebagai juara Asia yang baru-baru ini, di mana kejohanan tersebut telah berlangsung di Lampung, Indonesia, dan telah mengalahkan pemain negara kita iaitu Fu Kok Kiong. Jadi kita tumpukan perhatian kita sekarang ini Amin kepada permainan yang sedang berlangsung. Kesilapan yang dilakukan oleh Gobao yang membelakangi kamera yang kita saksikan di gambar sekarang ini, dan servis kepada Wenkai dengan kedudukan 2-3. Dan satu smash yang cukup kencang daripada Zeong Gobao berjaya merebut semula servis dengan kedudukan 3-2. Sememangnya lah seperti yang dikatakan oleh rakan setugas saya tadi yaitu Amin Mahir, kalau mau diukur daripada pengalaman, memanglah Zeong Gobao merupakan pemain yang penuh berpengalaman. Tapi harus diingat bahawa Wenkai adalah merupakan pemain muda yang baru berusia 19 tahun, tetapi mempunyai potensi yang cukup baik untuk diketengahkan sebagai pemain terkemuka dunia. Dan itu dia hantaran tanggung yang dibuat oleh Gobao tadi, disambar dengan pantas oleh Wu Wenkai untuk membuat satu pukulan servis merebut ataupun pukulan smash merebut semula servis dengan kedudukan 2-3. Satu drop yang cukup baik tadi dilakukan oleh Wenkai merebut semula servis dengan 3 sama.
Kejuaraan paling baik yang pernah dicapai oleh Wu Wenkai adalah apabila muncul sebagai naib juara dalam kejuaraan remaja dunia baru-baru ini. Dan satu smash yang cukup kencang daripada Go Bao dan merebut semula servis dengan 3 sama. Dan seperkara yang menarik tentang pemain terkemuka daripada China ini, yaitu Go Bao. Beliau dikatakan seorang pemain yang bukanlah merupakan seorang pemain yang stylish, mempunyai corak permainan yang mudah, tetapi beliau mempunyai pukulan-pukulan smash yang cukup kencang. Dan bila saja berkesempatan untuk berbuat demikian, beliau akan menyudahkan permainan itu dengan pukulan smashnya yang begitu baik dan tepat. Ada pendapat mengatakan Syekawi bahawa Wenkai ini seolah-olah merupakan bayangan kepada Yang 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 akan menggantikan Yang Yang. Ya. Mana ciri-ciri yang sama yang terdapat pada Wenkai, iaitu bermain di tangan kiri, menggunakan tangan kiri seperti Yang Yang, dan dipahamkan bahawa mencampurkan ataupun mengadunkan corak pertahanan yang digunakan oleh Han Jan, yang disebut-sebutkan bahawa dia telah menggabungkan dua unsur-unsur ini, permainan Yang Yang dan juga Han Jan serta rakan-rakan sengkaranya yang lain. Satu net play yang cukup baik tadi dilakukan oleh Go Bao, gagal diangkat di sana oleh Wu Wenkai, dan servis balik semula sekarang ini kepada Zhang Go Bao pada kedudukan 3 sama. Dan itulah dia smash yang kencang, tetapi kali ini smash cross court yang dilakukan oleh Zhang Go Bao tidak tepat kesasaran. Balik servis kepada Wu Wenkai, kedudukan 3 sama. Hantaran tanggung tadi yang dilakukan oleh Wenkai, tetapi gopoh saya kira Go Bao, dan terkandas smash yang dilakukan oleh beliau. Mata seterusnya kepada Wu Wenkai, 4-3. Suatu drop yang coba dilakukan oleh Wenkai, tetapi terkandas kali ini dalam pertandingan separuh akhir yang berlangsung semalam. Wu Wenkai telah berjaya menewaskan Rashid Siddiq dengan straight game, yaitu 15-11 dan 18-15 dalam satu perlawanan yang menarik. Tentangan yang coba ditunjukkan oleh Rashid, tetapi jelas bahawa Wenkai yang mempunyai ketinggian yang cukup baik telah berjaya menahan serangan-serangan dan juga asakan-asakan yang cuba dilakukan oleh Rashid Siddiq, dan beliau telah berjaya memenangi game tersebut dengan straight game. Dan sekarang ini sedang bermain dalam pertandingan akhir bertemu dengan rakan senegaranya, yaitu Zhang Go Bao. Satu net play yang cukup baik tadi ditunjukkan oleh Wenkai. Satu drop dan hantaran tanggung yang dibuat oleh Go Bao pantas disambar oleh Wenkai dan menambahkan pungutan matanya, menjadikan kedudukan sekarang 5-3. Permainan telah pun berlangsung lebih kurang 6 minit dalam game yang pertama ini, pertandingan akhir persarangan lelaki kejuaraan badminton terbuka Malaysia 1988 yang merupakan sekit terakhir dalam kejuaraan badminton Grand Prix antarabangsa ini. Lob ke baseline yang dilakukan oleh Go Bao keluar, dan Wenkai terus memungut mata yang ke-6 sekarang ini, menjadikan kedudukan 6-3. Semakin yakin saya kira corak permainan Wenkai dalam game yang pertama setakat ini, kerana jelas bahawa Go Bao lebih banyak bertahan, tetapi akhirnya satu drive yang dilakukan oleh Go Bao berjaya juga memerangkap kegairahan yang cuba ditunjukkan oleh Wenkai sebentar tadi, merebut semula servis dengan kedudukan 3-6. Satu drop yang cukup cantik diikuti dengan satu net play yang cuba dilakukan oleh Wenkai, tetapi tidak melimpasi jaring. 4-6 sekarang ini pada Zhang Go Bao dalam game yang pertama. 4-6. Dan kali ini drop shot yang coba dilakukan oleh Wenkai pula terkandas. 5-6 sudah menghampirkan dirinya dengan Wu Wenkai. Zhang Go Bao
wajah seorang pemain yang penuh dengan semangat dan keyakinan. Satu backhand drop tadi dilakukan oleh Weng Kai tetapi tidak begitu menjadi. Teragak-ragak sedikit Weng Kai tetapi beliau dapat juga mengambil shuttle itu, membuat satu hantaran di depan jaring yang cukup cantik, dan beliau yang hampir-hampir terperangkap nampaknya dapat pula memerangkap Zeong Go Bao dan merebut semula servis di kedudukan 6-5. Masuk kali ini hantaran yang dibuat ataupun pukulan yang dibuat oleh Zeong Go Bao. Semakin menarik sedikit permainan ini jika dibandingkan dengan perlawanan perseorangan wanita sebelum ini, kerana jelas bahawa dalam bahagian perseorangan wanita tadi Han Ai Ping tidak menerima tentangan yang hebat daripada rakan senegaranya, yaitu Li Leng Wei. Kedua-duanya cuba bermain di jaring tetapi akhirnya Wu Weng Kai yang tertewas. 5-6, servis balik semula kepada Zeong Go Bao. Dan kali ini backhand return yang coba dilakukan oleh Zeong Go Bao pula terkandas dan mata terus meningkat kepada Wu Weng Kai dengan kedudukan 7-5. Mata seterusnya dipungut oleh Wu Weng Kai daripada kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh Go Bao tadi. Sudah 8-5 sekarang ini. Dan barulah Go Bao berjaya merebut semula servis dengan kedudukan 5-8. Hantaran ke baseline yang begitu tepat tadi dilakukan oleh Wu Weng Kai. Dan servis balik semula kepada beliau dengan kedudukan 8-5. Dan tidak jelas tadi kita melihat di mana shuttle itu pergi. Dan walaupun keluar tadi dan 9-5. Satu net play yang cukup baik dilakukan oleh Go Bao. Peluang kepada Go Bao, tetapi sayang sekali walaupun hantaran tanggung setengah gelanggang tadi dilakukan oleh Wu Weng Kai, tapi smash yang dilakukan oleh Zeong Go Bao keluar di sebelah kanan gelanggang Wu Weng Kai. Mata terus meningkat sekarang ini kepada Wu Weng Kai, pemain muda yang baru saja berusia 19 tahun, 10-5. Berhadapan dengan seorang pemain yang penuh pengalaman. Dan 11-5. Permainan baru saja berlangsung lebih kurang 11 minit dalam game yang pertama. Hantaran liar ke baseline yang dilakukan oleh Go Bao keluar 12-5. Memerlukan 3 mata saja lagi untuk memenangi game yang pertama ini. Go Bao juga tidak begitu serius corak permainannya. Mungkin ketangkasan yang ditunjukkan oleh Wu Weng Kai tadi saya kira sedikit menyulitkan Zeong Go Bao. Dan mata yang ke-13 hanya memerlukan 2 mata saja lagi. Dan tolakannya pula keluar. Game point bagi Wu Weng Kai. Seolah-olah tidak ada perlawanan saya kira dalam game yang pertama daripada Go Bao yang terkenal sebagai seorang pemain yang mempunyai pertahanan yang begitu baik. Tetapi malam ini banyak membuat kesilapan-kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pemain seperti beliau. Dan pukulan backhand yang cuba dilakukan oleh Wu Weng Kai pula keluar. Jadi servis balik semula kepada Go Bao pada kedudukan 6-14.
7-14 memungut mata yang mudah. Belum ada rally yang menarik yang ditunjukkan oleh kedua pemain perseorangan daripada China setakat ini dalam game yang pertama ini. Satu net play yang cuba dilakukan oleh Weng Kai tetapi tidak masuk ke gelanggang lawan. Sudah 8-14 bagi Gobao. Dan kali ini juga pukulan smash yang tidaklah begitu kencang daripada Gobao gagal diangkat oleh Wu Weng Kai. Mata seterusnya dipungut oleh Zeong Gobao. 9-14. 8 demi kesilapan telah mula dilakukan oleh Wu Weng Kai. Serangan demi serangan telah pun dilakukan oleh Gobao. Sudah 10-14 sekarang. Peluang yang paling mudah bagi Gobao antara tanggung setengah gelanggang tadi, dan beliau sudah pun melihat gelanggang kosong di sebelah kiri, membuat pukulan smash yang tepat ke sasaran. 11-14 Gobao. Dan barulah Wu Weng Kai melepaskan pukulan smash yang kencang di sebelah kanan gelanggang Gobao yang kita saksikan tadi, dan merebut semula servis pada kedudukan game point 14-10. Apakah beliau akan dapat menamatkan game yang pertama ini? Sama-sama kita saksikan. Satu net play yang cukup baik daripada Gobao sebentar tadi. Dan itu dia kesilapan yang dilakukan oleh Zeong Gobao, akhirnya memberikan kemenangan 15-11 kepada Wu Weng Kai dalam game yang pertama ini, yang memakan masa lebih kurang 15 menit, dan mereka akan bermain dalam game yang kedua sebentar lagi. Jadi sebelum kita menyaksikan game yang kedua, mungkin ada baiknya kalau kita balik dulu ke studio untuk seketika bagi mendengar pesanan penaja rancangan. Ke studio. Perlawanan dalam game yang kedua, perseorangan lelaki akhir di kejuaraan badminton terbuka Malaysia 1988, dan permainan dalam game yang kedua ini jelas bahwa Gobao telah mula menguasai permainan mendahului dengan 4-2. Sekarang ini setelah tewas dalam game yang pertama tadi dengan 11-15. Satu smash yang cukup kencang tadi dilakukan oleh Gobao. 5-2. Kalau kita masih ingat dalam game yang pertama tadi, Zeong Gobao seolah-olah kehilangan akal. Beliau seolah-olah tidak bertenaga, dan satu permainan yang agak mudah bagi Wu Weng Kai, di mana beliau telah berjaya menumpaskan Zeong Gobao dengan 15-11. Tetapi corak permainan Gobao semakin yakin. Dalam game yang kedua ini beliau mendahului dengan 5-2. Kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada permainan di antara kedua-dua pemain ini. Satu lob ke baseline dibiarkan saja oleh Wu Weng Kai. Tepat jangkaan beliau, shuttle itu keluar merebut semula servis dengan kedudukan 2-5. Dan kali ini satu drive yang pantas tadi dilakukan oleh Weng Kai, dan gagal dikembalikan oleh Gobao, kedudukan 3-5. Permainan dalam game yang kedua ini sudah pun berlangsung lebih kurang 6 menit. Satu hantaran tanggung di depan jaring, satu backhand flick yang mudah saja tadi dilakukan oleh Wu Weng Kai, memungut satu lagi mata, menjadikan kedudukan 4-5 sekarang ini. Jadi Amin mungkin ingin menyatakan sesuatu, terutama tentang prestasi yang ditunjukkan oleh Wu Weng Kai, pemain muda yang seperti yang Amin ramalkan tadi tidak mempunyai harapan untuk menumpaskan Gobao. Ya, Syakawi. Kalau memerhatikan permainannya malam ini, corak permainan yang ditunjukkan oleh Weng Kai begitu matang dengan penguasaan gelanggangnya. Dan kita perhatikan seperti apa yang pernah dikatakan oleh Darren Hall terhadap corak permainan Zeong Gobao, yaitu Darren Hall pernah mengatakan itu pemain yang suka diatasi kerana hantaran shuttle-nya membuat lawannya banyak berlari. Dan kali ini pula kalau kita perhatikan bahawa Zeong Gobao lebih banyak berlari di dalam game yang pertama tadi dengan hantaran-hantaran baseline yang dilakukan oleh Weng Kai begitu
ketara sekali menyukarkan permainan yang ditunjukkan oleh Zhang Guobao malam ini. Tapi bagaimanapun kalau kita perhatikan, Guobao sekarang ini cuba menukar strategi permainannya ataupun taktik permainannya, iaitu dengan cara attacking game kali ini dalam game yang kedua. Kalau sekiranya diberi peluang kepada Weng Kai bermain dengan secara rally, ini akan menukarkannya, kerana kalau kita bandingkan perbezaan umur itu jauh sekali, 26 tahun bagi Zhang Guobao dan 19 tahun bagi Weng Kai, dan ini sudah tentu kalau dari segi stamina Weng Kai adalah lebih cergas kalau dibandingkan dengan Zhang Guobao. Jadi kita tumpukan perhatian kita semula. Itu dia satu smash yang cukup kencang tadi dilakukan oleh Weng Kai dan merebut semula servis dengan kedudukan 5 sama. Satu permainan yang semakin menarik saya kira dalam game yang kedua ini ditunjukkan oleh kedua-dua pemain ini. Guobao yang terkenal dengan permainan pantas dan keras dapat ditandingi oleh Weng Kai yang tinggi lampai, dan servis balik semula kepada Guobao dengan kedudukan 5 sama. Sudah 3 kali servis di kedudukan 5 sama ini bertukar tangan. Satu net play yang cukup menarik dipamerkan oleh Weng Kai sebentar tadi. Dan lob ke baseline yang dilakukan oleh Weng Kai keluar, memberikan mata yang ke-6 kepada Guobao. 6-5 sekarang ini dalam game yang kedua. Hantaran tanggung setengah gelanggang yang dilakukan oleh Weng Kai. Itu satu perkara yang tidak harus dilakukan oleh Weng Kai pada pemain seperti Zhang Guobao ini, yang sememangnya merupakan pemain yang terkenal dengan pukulan smash yang begitu kencang. Satu hantaran yang sememangnya ditunggu-tunggu oleh Guobao daripada Weng Kai. Sudah 6, tidak 7, 5, 7. Dan 5-7 sekarang ini servis balik semula kepada Weng Kai. Ketinggalan 2 mata di belakang ketika ini dalam game yang kedua, setelah mempamerkan satu permainan yang menarik dalam game yang pertama tadi. Satu pengawalan gelanggang yang cukup baik ditunjukkan oleh Wu Weng Kai dalam game yang pertama, dan sekarang ini sedang bertarung dengan rakan senegaranya dalam game yang kedua. Dan servis balik semula kepada Guobao dengan kedudukan 7-5. Dan apa yang dapat kita ingat lagi, Zhang Guobao ini dalam permainan separuh akhir telah bertarung 3 game ataupun 3 set dengan Fu Kok Kiong. Satu tentangan yang cukup hebat diberikan oleh Fu Kok Kiong di pertandingan separuh akhir, tetapi akhirnya terpaksa tunduk juga kepada kewibawaan dan keunggulan Zhang Guobao daripada China ini, dan tewas dalam pertandingan separuh akhir. Dan Guobao menumpaskan Fu Kok Kiong dalam separuh akhir 16-17, 15-7 dan 15-12. Memungut mata seterusnya, sudah 9-5 sekarang ini kepada Guobao. Dan kali ini hantaran ke baseline yang cukup cantik dilakukan oleh Guobao, paling mengelirukan saya kira, tidak terdaya Wu Weng Kai. 10-5. Tidak melimpasi jaring. 11-5. Saya kira Guobao sudah pun dapat membaca corak permainan Wu Weng Kai dalam game yang kedua ini. Tapi Wu Weng Kai membalas dengan satu pukulan smash untuk membunuh servis Guobao dan merebut semula servis pada kedudukan 11 ataupun 5-11. Jauh ketinggalan pemain ini di belakang dalam game yang kedua. Dan begitulah kencangnya pukulan smash yang dilakukan oleh Guobao tadi, merebut semula servis pada kedudukan 11-5.
hantaran tanggung tadi. Paling mudah tugas Weng Kai untuk membunuh servis itu. Dan servis di tangan Weng Kai sekarang ini. Kedudukan 5-11. Satu drop yang coba dilakukan tadi, tetapi jelas bahawa Lia keluar dan servis balik semula kepada Gobau pada kedudukan 11-5. Dan kali ini Weng Kai pantas bertindak, sudah pun menampak ruang gelanggang yang kosong. Dan beliau membuat pukulan yang tepat ke sasaran, merebut semula servis dengan kedudukan 5-11 dalam game yang kedua ini. Dan begitulah corak permainan Gobau, melepaskan satu smash yang cukup kencang tepat ke badan Weng Kai. 13 minit sudah berlalu permainan dalam game yang kedua ini. 12-5. Satu lagi mata dipungut oleh Gobau, 12-5. Beliau tewas dalam game yang pertama tadi dengan 11-15. Tetapi membuat comeback yang cukup gemilang dalam game yang kedua ini. 5-12 Weng Kai. Kesilapan yang dilakukan oleh Gobau memberikan mata mudah bagi Weng Kai, 6-12. Dan kemudiannya satu tolakan yang pantas tadi dilakukan oleh Gobau. Terkejut saya kira Weng Kai. Dan Gobau merebut semula servis pada kedudukan 12-6. Dua kali beliau melepaskan pukulan smash yang kencang. Tewas juga Gobau kali ini. Dan servis balik semula sekarang ini ke tangan Weng Kai pada kedudukan 6-12. Satu jarak yang agak jauh memisahkan kedua pemain ini dalam game yang kedua. Tetapi Weng Kai mempunyai advantage kerana beliau sudah menang dalam game yang pertama tadi dengan 15-11. Dan kali ini cross-court smash cross-court yang dilakukan oleh Weng Kai masuk ataupun tepat. Dan beliau merebut semula servis pada kedudukan 6-12. Peluang kepada Gobau membuat satu placing saja apabila Weng Kai sudah pun tersalah langkah tadi. Dan Gobau merebut semula servis pada kedudukan 12-6. Hanya memerlukan tiga mata saja lagi untuk menamatkan game yang kedua ini. Tetapi Weng Kai terus memberi tentangan. Satu pukulan backhand yang dilakukan oleh Weng Kai. Lia, 13-6 bagi Gobau. Satu net play yang cuba dilakukan oleh Weng Kai tetapi terlalu lemah. Shuttle tidak melimpasi jaring. Dan 14 game point bagi Gobau. 14-6. Dan begitulah mudah saja Gobau membuat satu flick di depan jaring untuk menamatkan permainan dalam game yang kedua ini dengan 15-6. Satu permainan ataupun perlawanan yang agak mudah bagi Gobau. Jadi seorangan lelaki akhir di kejuaraan badminton terbuka Malaysia 88. Dan ini merupakan game yang ketiga ataupun rubber game pertemuan di antara Weng Kai bertemu dengan Jiang Gobau daripada Republik Rakyat China ini. Mereka sedang bermain dalam game yang ketiga atau rubber game. Kedudukan masih lagi 0-0. Weng Kai. Dan gagal di sana. Weng Kai cuba mengangkat shuttle itu tetapi terlalu lemah. Dan servis bertukar tangan sekarang ini balik semula kepada Gobau di kedudukan 0-0 ini. Satu tolakan pantas yang dilakukan oleh Weng Kai sebentar tadi.
untuk merebut semula servis. Dan kali ini pukulan backhand yang dilakukan oleh Weng Kai pula keluar, tersenyum sahaja Goh Bao, dan kedudukan masih lagi kekal 0-0. Satu smash yang cukup kencang tadi dilakukan oleh Goh Bao, gagal diangkat oleh Weng Kai, barulah berjaya memungut mata yang pertama sekarang ini, kedudukan 1-0. Service over. Love 1. Keluar pula di baseline, lob yang dilakukan oleh Goh Bao. Servis balik semula sekarang ini kepada Weng Kai pada kedudukan 0-1. Dan pukulan backhand yang dilakukan oleh Goh Bao tadi tanggung, dan pemain tinggi lampai Weng Kai mudah saja menyambar hantaran itu untuk menyamakan kedudukan 1-1. Hanya menggunakan sebelah gelanggang saja corak permainan kedua-dua pemain ini. Weng Kai mendahului dengan 2-1 dalam game yang ketiga. Dan kali ini membuat overhead smash yang cukup kencang sambil melompat melepaskan pukulan smash yang kencang. Merebut semula servis dengan kedudukan 1-2. Tapi Weng Kai juga tidak mau kalah. Beliau juga dapat menunjukkan permainan yang begitu keras tadi untuk merebut semula servis pada kedudukan yang cukup baik, yaitu 2-1. Dalam game yang ketiga ini, satu net play yang cukup baik tadi, dan kesilapan yang dilakukan oleh Weng Kai memukul angin, dan servis berjaya direbut semula oleh Goh Bao dengan kedudukan 1-2. Biarkan saja oleh Weng Kai menyangkakan shuttle itu keluar, dan tepat hantaran yang dibuat oleh Goh Bao sebentar tadi, 2-2. Service over. 2-all. Tetapi servis yang dibuat oleh Goh Bao kali ini barulah nyata keluar. 2-2 sekarang ini Weng Kai. Dan satu pukulan smash yang begitu kencang dilepaskan oleh Goh Bao untuk merampas semula servis pada kedudukan 2-2 ini. Satu placing shot yang cukup baik dilakukan oleh Weng Kai. Tergamam tadi Goh Bao, mati langkah. 2-2 Weng Kai. Dan kali ini satu drop yang baik dilakukan oleh Goh Bao. Sudah 3 ataupun 4 kali servis di mata 2-2 ini, belum lagi dapat bergerak. Dan kali ini drop yang dilakukan oleh Weng Kai, lemah pula Goh Bao yang berusaha untuk mengangkat shuttle itu tetapi terkandas. Masih lagi 2-2. Dan kesilapan yang dilakukan oleh Weng Kai, tolakannya terkandas, dan servis balik semula kepada Goh Bao. Masih lagi kedudukan 2-2. Lihat pukulan yang dilakukan oleh Weng Kai. 3-2 bagi Goh Bao. Tidak perlu
perlulah diperkatakan, kita sendiri dapat melihat apa yang dilakukan oleh Weng Kai tadi, satu sita yang diberikan oleh Go Bao secara tidak sengaja. Dan kali ini backhand return yang coba dilakukan oleh Weng Kai perlu terkandas. Servis balik semula kepada Go Bao pada kedudukan 3-2. Satu pertemuan yang bolehlah dianggap sebagai tidak mempunyai pressure ataupun tekanan, kerana kedua-dua pemain ini adalah merupakan pemain-pemain daripada Republik Rakyat China. 4-2. 4-2 bagi Go Bao. Dan tolakan yang dilakukan ke baseline sekali lagi keluar oleh Weng Kai. Mata terus meningkat kepada Go Bao 5-2. Permainan baru saja berlangsung lebih kurang 6 minit dalam game yang ketiga ataupun rubber game ini. Begitulah satu permainan di jaring yang ditunjukkan oleh Go Bao yang penuh berpengalaman, terus meningkatkan pungutan mata menjadikan kedudukan sekarang 6-2. Satu pukulan yang cukup menarik tadi berjaya memerangkap Weng Kai yang mau bergerak ke sebelah kanan gelanggangnya, tetapi Go Bao melepaskan pukulan smash di sebelah kiri. Dan kali ini beliau membalas dengan pukulan drop yang menarik, berjaya juga memerangkap Go Bao untuk merebut semula servis pada kedudukan 2-7. Dan sekali lagi kesilapan demi kesilapan dilakukan oleh Weng Kai. Pengawalan gelanggangnya juga saya kira Amin sudah mula tidak begitu kemas. Beliau juga membuat kesilapan-kesilapan yang tidak perlu dilakukan. Dan mereka menukar gelanggang pada kedudukan 8-2 bagi Go Bao. Dan satu permainan yang agak berat sebelah sekarang ini, di mana Go Bao jelas sekali sudah pun dapat membaca corak permainan Weng Kai. Dan sebagai pemain yang berpengalaman, beliau sudah pun dapat mencari kelemahan-kelemahan corak permainan Weng Kai. Dan beliau sentiasa saja membuat serangan demi serangan, dan setakat ini sudah pun berjaya memungut 8 mata. Dan mereka menukar gelanggang sekarang ini. Inilah dia pemain Go Bao yang penuh berpengalaman. Dalam game yang ketiga ini, kalau diperhatikan bahawa Go Bao tidak membenarkan Weng Kai untuk mendahulinya. Kalau kita perhatikan dalam game yang pertama, dia membenarkan Weng Kai berada di hadapan. Begitu juga dalam game yang kedua, dan didapati bahawa sekiranya Weng Kai diberi laluan yang begitu mudah, berarti di mata-mata yang terakhir agak sukar bagi Go Bao untuk mengejarnya kembali. Dan sekarang ini Go Bao dengan 9-2 yang telah pun menyandang juara Grand Prix tahun 88 apabila mengalahkan Eddie Kurniawan, dan juga juara Asia yang baru-baru ini telah mengalahkan Fu Kok Kiong, iaitu pemain dari negara kita, dan muncul sebagai naib juara di Jerman Barat apabila kalah kepada Morten Frost dengan 4-15 dan 6-15. Dan menyentuh tentang kejohanan terbuka Malaysia 88 yang mencatatkan satu sejarah baru dengan menawarkan hadiah wang tunai yang begitu lumayan. Jumlah keseluruhannya iaitu $150,000 Amerika. Dan paling agak kecewa juga bagi kita peminat-peminat badminton di tanah air apabila Yang Yang dan juga Morten Frost tidak hadir di Stadium Negara kali ini untuk mempertahankan kejuaraannya. Umpamanya Yang 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 telah mengalahkan Morten Frost dengan 4-15, 15-10 dan 15-8 di perlawanan akhir tahun 87. Dan mungkin kalau sekiranya kehadiran Yang Yang dan juga Morten Frost, kejuaraan kali ini akan bertambah hebat lagi dengan cabaran demi cabaran, dan juga akan memberikan beberapa keputusan yang begitu upset seperti Icuk Sugiarto telah pun tumpas kepada Fu Kok Kiong dalam perlawanan kejohanan badminton terbuka Malaysia tahun 88 ini. Jadi kita tumpukan perhatian semula kepada perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini. Sudah jauh Go Bao mendahului dengan 11-2, dan
Itu dia 11. Wenkai berjaya membuat satu drop melintang di atas jaring. Satu hantaran yang cukup baik tadi dilakukan oleh Wenkai untuk merebut semula servis pada kedudukan 2-11. Agak sukar saya kira bagi Wenkai ketika ini. Satu smash yang cukup kencang, senjata utama yang ada pada Gobau, dan beliau sentiasa saja menggunakan senjata ini dengan pukulan-pukulan smashnya yang cukup kencang untuk merebut mata. Dan sekarang ini servis balik semula kepada Gobau pada kedudukan 11-2. Serangan demi serangan dilakukan oleh Wenkai dan akhirnya berjaya juga merebut semula servis, dan dengan kedudukan 2-11. Sekaligus walaupun tak dapat kita saksikan di gambar, tetapi baru saja tadi Wenkai terpaksa menukar raketnya hasil daripada serangan pukulan smash yang begitu kencang. 2 kali berturut-turut beliau membuat pukulan smash yang cukup kencang dan berjaya merebut semula servis dengan kedudukan 2-11. Dan kali ini hantaran ke baseline keluar yang cuba dilakukan oleh Wenkai. Jadi peluang kepada Gobau sekarang ini untuk marah seterusnya dalam game yang ketiga ini, dan sekaligus memenangi kejuaraan persarangan lelaki di kejuaraan badminton terbuka Malaysia 88. Service over. Jatuh 2-11. walaupun kelihatan sedikit saja keluar saya kira tadi di garisan belakang ataupun di baseline. Jadi servis balik semula kepada Wenkai pada kedudukan 2-11. Kesilapan servis yang dilakukan oleh Wenkai mudah saja ditolak oleh Gobau dan merebut semula servis pada kedudukan 11-2. Lob ke baseline yang tidak cermat tadi daripada Wenkai. 12-2 bagi Gobau. Kali ini kesilapan pula dilakukan oleh Gobau. Pukulan backhandnya pula liar, dan Wenkai mendapat semula servis pada kedudukan yang amat sulit. 2-12. Dan kali ini mudah saja Gobau merebut semula servis dengan satu drop shot. Gagal diangkat oleh Wenkai. Kedudukan 12-2. Mereka sedang bermain dalam game yang ketiga ataupun rubber game. Begitulah drop shot yang dilakukan oleh Gobau. Melintang saja di atas gelanggang, tajam menjunam. 13-2. Satu rally yang agak menarik, tetapi akhirnya dapat disudahi dengan baik oleh Gobau dengan satu hantaran drop yang mengelirukan, walaupun cuba dijangkau tadi oleh Wenkai, tetapi sudah tidak terdaya. 14 ataupun game point bagi Gobau. 14-2, satu kedudukan yang sudah begitu yakin saya kira bagi Gobau untuk menjuarai bahagian persarangan lelaki ini. Dan servis itu dibiarkan saja oleh Wenkai. 15-2. Kemenangan yang cukup mudah saya kira bagi Xiong Gobau dalam game yang ketiga. Hanya memakan masa lebih kurang 15 minit saja, dan sekaligus muncul sebagai juara persarangan lelaki di kejuaraan terbuka Malaysia 1988 ini, menumpaskan rakan